Sesebuah binaan di alam Melayu mempunyai konsepnya yang tersendiri. Ayuh kita saksikan. Seni bina rumah Melayu dapat dilihat dengan pelbagai konsep dan teknologi binaan yang ringkas, mudah menggunakan bahan-bahan dari alam semula jadi yang diperolehi dari hutan. Rumah Melayu boleh dilihat dengan ciri binaan dan bahan binaan seperti daun nipah, rumbia dan beretam untuk atap atau bumbung. Kayu digunakan untuk struktur utama seperti tiang, alang, rasuk, lantai dan dinding. Lapik tiang pula diperbuat daripada batu. Rumah Melayu juga jarang menggunakan paku besi, biasanya hanya dipasak dengan kayu. Susun atau rumah Melayu biasanya mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian depan atau serambi, bahagian tengah yang disebut rumah ibu dan bahagian belakang yang dikenali sebagai rumah dapur. Bumbung rumah adalah curam dan unjurannya lebar bagi melindungi rumah dari tempias hujan dan sinaran langsung matahari. Badan rumah pula dipenuhi dengan bukaan jendela dan kekikis atau ukiran tebuk yang menggalakkan peredaran udara. Pembinaan rumah Melayu yang agak tinggi memberikan satu ruang di bawah rumah. Kedudukan lantai yang tinggi dapat mengatasi kelembapan tanah di samping mencegah ruang ditenggelami air jika berlaku banjir. Ruang bawah atau kolong yang terbuka itu juga membolehkan peredaran udara di bawah lantai. Gaya seni bina rumah Melayu pula mempunyai berbagai ragam hias atau motif ukiran dan bentuk binaan yang mengikut pengaruh negeri-negeri Melayu dan pengaruh Nusantara seperti Indonesia dan selatan Thailand. Perbezaan gaya seni bina elemen pada rumah dapat menjelaskan asal-usul rumah tersebut seperti rumah bumbung panjang atau rumah Minangkabau biasanya terdapat pada rumah-rumah Melayu awal dan kini masih banyak terdapat di Melaka dan Negeri Sembilan. Rumah bumbung limas kemudiannya merupakan ciri seni bina yang popular dan terdapat hampir di seluruh perkampungan tradisional Malaysia. Selain dari itu, rumah bumbung limas dapat beberapa jenis rumah tradisional seperti rumah perabung limas, rumah potong perak dan rumah kutai. Seni bina rumah Melayu bukan sahaja unik dengan bentuk dan teknologi binaan, malah dapat mencerminkan budaya, falsafah hidup dan tamadun sesuatu bangsa. Setiap bentuk dan binaan mempunyai sebab dan maksud. Sebagai contoh, pembinaan rumah berpintu rendah bertujuan supaya setiap orang yang memasuki rumah akan menundukkan kepala bagi mengelakkan terhantuk. Di sini jelaslah menunjukkan bahawa konsep binaan rumah di alam Melayu mempunyai keunikan dan pelbagai aneka yang terdapat di dalam seni bina tersebut. Seterusnya, ayuh kita mengupas mengapakah seni bina warisan Melayu masih lagi bertahan sehingga kini. Seni bina Melayu merupakan cabang daripada bidang seni yang memerlukan kemahiran yang tinggi, daya kreativiti dan kerajinan luar biasa di samping daya pengamatan yang tajam dan terperinci. Daripada kearifan seni bina tempatan, lahir pula seni bina rumah tradisional Melayu sebagai legasi seni pertukangan tradisional Melayu yang sangat unik. Kehalusan seni pertukangan, teknik pembinaan dan pemilihan bahan binaan setempat menghasilkan interaksi bangunan dan alam sekitar dengan baik, memenuhi keperluan fungsi yang seringkali dihubung dengan amalan kebudayaan, agama dan kepercayaan dan adat resam. Reka bentuk yang menggabungkan pertimbangan sedemikian telah menghasilkan ciri binaan yang bukan sahaja sesuai dengan keadaan dan iklim setempat, tetapi juga tahap seni bina yang tinggi nilainya. Sebagai warisan seni budaya dan ketamadunan bangsa, seni bina rumah tradisional Melayu seharusnya dipelihara agar warisan turun-temurun khazanah yang amat bernilai ini dapat terus dipelihara. Terdapat beberapa aspek yang membuatkan seni bina warisan ini masih lagi bertahan sehingga ke hari ini. Antaranya ialah fungsi seni bina yang mempunyai falsafah dalam pembinaannya.
Struktur binaan warisan Melayu yang masih dikekalkan adalah seperti tangga, tiang, dinding, rusuk, pintu, bumbung dan lain-lain. Struktur ini mempunyai fungsinya dan mengandungi falsafah di sebalik pembinaannya. Setiap rumah tradisional mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri di mana rumah tradisional Melayu mengambil kira faktor budaya, iklim setempat, teduhan pengudaraan, pencahayaan dan ciri-ciri asas yang lain. Bentuk rumahnya pula berbeza dan pelbagai mengikut setiap negeri, wilayah dan juga sub-etnik. Contohnya, rumah Melaka tak sama dengan rumah Negeri Sembilan walaupun kedua-dua negeri ini berjiran. Antara ciri-ciri unik tersebut ialah bumbung. Bumbung rumah tradisional Melayu terdiri daripada bumbung tetap. Ia kemudiannya berubah kepada bentuk limas, iaitu bumbung limas atau turut dikenali sebagai bumbung Belanda selepas kedatangan penjajah. Bentuknya pula sentiasa condong kerana sesuai dengan iklim tropika yang panas. Kehalusan seni masyarakat Melayu turut diterapkan dalam konsep reka bentuk rumah kayu, serambi atau anjung rumah serambi. Rumah kampung merupakan tempat kaum lelaki berehat, berbual dan berbincang. Wanita pula selalunya akan bersosial di dalam rumah. Ini kerana masyarakat Melayu sangat mementingkan tata tertib dan adat tata susila. Tingkap rumah tradisional Melayu mempunyai banyak tingkap untuk tujuan pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Bagi kebanyakan rumah tradisional, jenis tingkap rumahnya pula adalah rendah hingga ke lantai atau separas pinggang penghuni. Ini bertujuan mewujudkan keselesaan sekiranya seseorang duduk bersila atas lantai. Tingkap juga turut diserikan dengan ukiran kayu tradisional bermotifkan awan larat yang sememangnya cantik dan halus. Kayu kekisi di bahagian bawah tingkap juga berfungsi untuk peredaran udara dan sebagai palang keselamatan bagi anak-anak kecil. Jelaslah bahawa setiap seni bina Melayu mempunyai fungsi yang tersendiri yang membuatkan reka bentuk ini masih diguna pakai. Seterusnya, keunikan yang dimiliki dalam seni bina warisan Melayu. Rumah Melayu tradisional merupakan suatu aset yang berharga untuk dipelihara seni binanya untuk generasi akan datang. Ini kerana rumah Melayu tradisional mempunyai banyak keistimewaan yang belum tentu terdapat pada rumah moden masa kini. Masyarakat Melayu yang terkenal dengan sifat kreatif telah membina rumah Melayu dengan mengaitkan reka bentuk seni bina dengan faktor alam sekitar. Ruang dalaman rumah dipisahkan dengan beberapa bahagian mengikut keperluan dan kepenggunaannya serta meningkatkan agama dalam susun atur ruang tersebut seperti rumah ibu, tempat melayan tetamu lelaki dan rumah tengah untuk tetamu perempuan. Hiasan pada setiap rumah Melayu tradisional pula banyak melambangkan identiti rumah itu sendiri. Seni ukiran yang menarik yang diilhamkan dari motif flora menggambarkan rumah Melayu tradisional tidak dapat dipisahkan dengan alam. Selain itu, reka bentuk moden bercirikan warisan hybrid telah menyebabkan seni bina warisan Melayu masih lagi bertahan sehingga ke hari ini. Reka bentuk rumah moden pada hari ini disesuaikan dengan ciri-ciri hybrid iaitu campuran elemen tradisional dan moden dalam satu rekaan yang bersesuaian dengan iklim, cuaca dan persekitaran Malaysia serta bahan binaan yang mesra alam. Selain itu, strategik yang boleh diusahakan adalah mengabungkan atau mengekalkan kualiti ciri-ciri struktur binaan asli rumah tradisional Melayu di samping konsep pembinaan gaya moden semasa seperti mengubah suai rumah dengan mengaplikasikan elemen yang dapat mengekalkan unsur-unsur tradisional rumah Melayu. Selain itu, kekukuhan reka bentuk seni bina Melayu di mana proses penghasilan dan cara pembuatan memerlukan ketelitian. Bahagian tiang merupakan bahagian terpenting dalam seni bina bangunan tradisional Melayu. Hal ini pada asasnya berhubung dengan ciri kestabilan dan kekukuhan sesebuah bangunan. Tiang pula memainkan peranan penting pada perenggan tiang disebabkan fungsinya yang perlu menanggung beban berat perenggan-perenggan yang lain. Hal ini bersangkutan dengan saiz atau ukuran bahagian tersebut.
Bagi memastikan ciri kestabilan dan kekukuhan bangunan tersebut terpelihara, pemilihan saiz tiang yang betul dan bersesuaian menjadi keutamaan. Penentuan ukuran sesebuah tiang perlu diambil kira ukuran atau saiz perenggan lain bagi memastikan tiang mampu menyokong keseluruhan binaan terpenting. Selain itu, ciri vernakular pada seni bina Melayu tradisional turut diperlihatkan menerusi reka bentuk pada bangunan tradisional Melayu. Dalam pembinaan sesebuah bangunan, ilmu pengetahuan berhubung dengan alam dan fenomena persekitaran perlu dipertimbangkan dalam memastikan hasil budaya ketara tersebut mampu menjamin kesejahteraan sosial masyarakatnya. Di sini jelas menunjukkan terdapat beberapa faktor yang telah menyebabkan reka bentuk ataupun seni bina warisan Melayu masih lagi bertahan sehingga ke hari ini. Seterusnya, mari kita melihat adakah komuniti setempat memainkan peranan penting dalam mengekalkan bangunan-bangunan warisan. Bangunan bersejarah merupakan salah satu nilai kebudayaan yang melambangkan identiti sesebuah bangsa. Usaha untuk memelihara dan memelihara bangunan bersejarah daripada ancaman kemusnahan perlu dilakukan secara komprehensif dan komited oleh semua pihak termasuk komuniti setempat. Hal ini kerana komuniti setempat merupakan pihak yang paling hampir untuk dirujuk dalam usaha melindungi aset warisan daripada ancaman kepupusan. Komuniti setempat juga adalah kelompok yang akan menerima manfaat hasil usaha pemeliharaan dan pemeliharaan warisan. Jika dilihat daripada perspektif pengurusan warisan, penglibatan komuniti setempat berpotensi merealisasikan objektif kerajaan untuk melindungi produk warisan. Oleh itu, penglibatan komuniti setempat dalam mengekalkan bangunan-bangunan warisan memainkan peranan dalam pemeliharaan dan pemeliharaan produk warisan melalui bangunan bersejarah dapat dilaksanakan secara komprehensif. Pemahaman komprehensif terhadap persekitaran warisan dalam kalangan komuniti setempat akan mendorong ahli komuniti menghargai produk-produk warisan yang terdapat di persekitaran mereka. Penglibatan komuniti setempat didapati memainkan peranan penting dalam proses pemeliharaan bangunan bersejarah di kawasan mereka. Penglibatan komuniti setempat adalah tindakan kesukarelaan ahli dalam komuniti yang saling bekerjasama dan bertanggungjawab dalam mempertahankan nilai-nilai kemasyarakatan. Pengekalan bangunan sejarah merupakan warisan kebudayaan ketara yang membuktikan kemajuan teknologi, pemikiran dan kegemilangan tamadun. Pengertian bangunan bersejarah dapat memberi gambaran tentang kepelbagaian reka bentuk dan seni bina yang mempunyai nilai-nilai warisan dan keindahan yang tinggi. Oleh itu, bangunan bersejarah perlu dipelihara dan dipelihara agar nilai-nilai warisannya dapat dihargai generasi akan datang. Antara pendekatan terbaik untuk memanjangkan jangka hayat bangunan bersejarah adalah dengan menggunakan atau menyesuai gunakan semula. Bangunan bersejarah dalam bahasa yang mudah difahami adalah mengubah fungsi bangunan kepada suatu fungsi baharu yang memenuhi keperluan semasa. Penyesuai gunaan semula bangunan bersejarah bertujuan untuk memanjangkan jangka hayat bangunan berkenaan dengan mengubah fungsinya kepada sesuatu fungsi baharu bagi kegunaan semasa. Oleh itu, dalam usaha menyelamatkan bangunan bersejarah daripada ancaman kemusnahan, komuniti setempat perlu dilibatkan bersama kerana komuniti setempat adalah kelompok yang paling hampir dan berpengalaman dengan perubahan sesuatu aset warisan dalam lingkungan mereka. Hal ini menjadikan komuniti setempat adalah kelompok yang relevan untuk dijadikan rujukan dalam proses pemeliharaan dan pemeliharaan sesebuah bangunan bersejarah. Oleh itu, penglibatan komuniti setempat dalam pemeliharaan bangunan warisan juga didapati berpotensi melestarikan warisan ketara dan dalam masa yang sama menyumbang kepada perkembangan ekonomi setempat menerusi pelancongan warisan. Baiklah, untuk yang terakhirnya, mari kita lihat sejauh manakah bangunan-bangunan warisan menyumbang kepada pembentukan identiti bagi sesebuah bandar ataupun sesebuah tempat.
Pengaruh kolonial memberi pengaruh dan kesan yang besar dari segi seni bina dan rupa bandar-bandar di Malaysia. Peninggalan seni bina Portugis, Belanda dan Inggeris memainkan peranan penting dari segi kesinambungan sejarah, perkembangan fizikal dan geografi rupa bandar. Bangunan-bangunan kolonial ini mempunyai gaya seni bina yang unik di samping susun letak bangunan yang membentuk morfologi awal reka bentuk bandar dan pada masa kini menjadi asas kepada tarikan dan imej kepada bandar-bandar seperti Bandar Bersejarah Melaka, Georgetown dan Taiping. Keunikan binaan bangunan asli Melayu dan berunsurkan kolonial ini bukan sahaja dikunjungi oleh masyarakat setempat, malah turut menggamit kunjungan pelancong luar ke kota-kota warisan berkenaan. Identiti sesebuah tempat dapat digambarkan melalui struktur bangunan warisannya. Terdapat beberapa bandar yang menyumbang kepada pembentukan bangunan warisan seperti Melaka. Jika pergi ke Melaka, sudah semestinya bangunan merah sudah kelihatan daripada jauh, di mana Melaka terkenal dengan bangunan merahnya iaitu bangunan St. Hugh's. Mercu tanda yang berada di Bandar Hiril ini amat sinonim dengan Melaka. Binaan bersejarah ini adalah bangunan kerajaan Belanda yang tertua di Asia Tenggara. Bangunan ini dibina pada tahun 1650 sebagai penempatan rasmi Gubernur Belanda. The St. Hugh's menjadi titik tumpuan beberapa kerajaan seperti Belanda, Portugis, Inggeris dan lain-lain selama lebih dari 300 tahun. Pada tahun 1982, St. Hugh's diubah menjadi muzium. Bangunan berwarna merah yang menjadi lokasi tumpuan di Melaka ini turut dipenuhi barisan beca yang penuh warna-warni dan berbunga-bunga sekitar luar bangunan. Seterusnya, bangunan Calais Castles yang terletak di Batu Gajah Perak mampu membentuk identiti sesebuah warisan di mana bangunan ini adalah bangunan bersejarah yang dibina oleh peladang getah terkemuka dari Britain. William Calais Smith pada tahun 1910. Beliau telah membeli sebidang tanah seluas 960 ekar untuk jadikan ladang getah dan tapak untuk membina rumah. Namun, pembinaan istana ini terpaksa dihentikan serta-merta kerana Calais meninggal dunia secara mengejut pada tahun 1926. Walaupun tidak siap sepenuhnya, istana ini dikatakan memiliki banyak ruang rahsia termasuklah terowong-terowong bawah tanah. Bangunan 3 tingkat ini diilhamkan mengikut reka bentuk istana Monghul di Agra, India dan jubin dindingnya diimport dari Itali. Kita beralih pula ke Johor di mana Johor terdapat bangunan Sultan Ibrahim yang terletak di atas Bukit Timbalan, Johor Bahru. Bangunan ini dibina pada tahun 1938 dan dijadikan sebagai pusat pentadbiran kerajaan negeri Johor. Pelan bangunan Sultan Ibrahim telah direka oleh firma seni bina terkenal British iaitu Palmer dan Turner pada tahun 1937. Bangunan setinggi 11 tingkat itu siap sepenuhnya pada tahun 1942 dan dikatakan sebagai lambang keagungan Johor yang pada ketika itu sedang membangun dan makmur sejahtera. Seni bina bangunan ini menggabungkan reka bentuk kolonial dan Melayu, manakala menara bangunan ini dijadikan mercu tanda di Johor Bahru. Kelantan juga mempunyai bangunan warisan yang melambangkan identiti kawasan tersebut di mana terdapat Istana Balai Besar yang terletak di Kota Baru ini adalah sebuah bangunan lama yang telah dibina pada tahun 1840 oleh Sultan Muhammad II bagi menggantikan pusat pentadbiran dari Kota Sabah ke Kota Baru. Istana yang telah terbina ini telah dijadikan tempat bersemayam beberapa sultan lain dan sehingga kini. Bangunan ini masih kekal digunakan untuk menjalankan sebarang majlis rasmi kerajaan. Istana 2 tingkat ini menjadi tempat berlangsungnya segala upacara seperti pertabalan, kemahkotaan dan lain-lain. Ia juga merupakan ikon pelancongan bagi negeri Kelantan. Di sini dapat dilihat dan dikaji bahawa terdapat bangunan-bangunan warisan sejarah yang telah menyumbang kepada beberapa tempat ataupun sesebuah bandar telah menjadi mercu tanda bagi kawasan tersebut. Sekian, terima kasih.